Golongan yang kedua pula jawab. Golongan yang kedua hak kata hak fakir itu lebih baik. Dia kata lagu mana? Dia kata siap ini. Hak ni cerita ni semua ni menunjukkan maknanya daripada cerita ni semua keseluruhannya kita tengok menunjukkan bahawa kelebihan fakir lebih lagi daripada kaya itu. Bukan dengan sebab Islam. Hak tadi hak hadis yang pertama, hadis hal itu. Kalau dengan sebab Islam tak payah kata lagu tu ya. Tidak perlu dah. Hak tu semua orang tahu dah. Semua orang tahu dah. Orang Islam lebih daripada orang kafir. Tahu dah. Sebab orang kafir masuk neraka, orang Islam masuk syurga. Tak payah wayak tu. Sini ni Muhammad kerana dia ni sesat. Dia kata hadis yang pertama kelebihan tu. Walaupun dia sesat dia lebih. Tapi golongan yang pertama tadi dia boleh jawab itu selama dia sesat. Kalau dia kaya boleh jadi lebih lagi. Lepas tu kalau kita kata boleh jadi saja, tidak mesti. Lepas tu hak sesat pun boleh jadi juga. Dia tu sabar, molek. Tak mesti juga. Tak mesti juga. Lepas pada tu kita tengok orang yang tidak kurang apa-apa pahala dia di dunia ni, man lam yanqus min ajrihi syai'un fid dunya, mana seseorang yang pahala dia dalam dunia ni tidak kurang, tentu sekali lebih afdal dan lebih banyak dia mendapat pahala di sisi Allah pada hari akhirat nanti. Mana kalau dalam dunia ni tak dapat apa-apa, tentu sekali kita kata dia dapat lebih. Takkanlah orang yang seperti ni dalam dunia dah dia kurang dah, seperti Mus'ab bin Umair, di akhirat besok lebih kurang orang lain. Dia kata tapi golongan yang pertama dia jawab dah, mana kita tahu mana kita tahu bahawa semestinya hak susah dulu tu mana dia dapat lebih akan datang. Ada dalil kah? Itu andaian saja. Itu andaian saja. Kita kata saja, takkanlah dia tu dah susah dah dalam dunia, lepas tu di akhirat besok dia dapat kurang. Itu andaian saja. Mesti kau dia tu apabila dia susah dia dapat lebih seksa? Adakah dalam hadis kata lagu tu? Kalau tak ada kita tak boleh kata. Begitu. Lepas tu Nabi SAW tidak makan gapo semua tu atas meja tu, semuanya menunjukkan kelebihan fakir. Tapi golongan balik sana tadi seperti kita kata tadilah, dia kata Nabi SAW tak makan tu dia nak suruh nak jaga hati sahabat-sahabat dia, berapa ramai orang yang susah, berapa ramai orang yang susah. Nabi pun macam tu. Gitu, bukan menunjukkan fakir tu sendiri tu lebih. Kalau fakir tu sendiri lebih, apa yang Nabi SAW minta doa suruh senang, suruh buat kerja, apa yang lagu tu? Tak usah buat kerja lah. Ni dia menggalakkan orang pergi minta dengan dia, dia ambil kapak, dia ambil tali, dia pergi cari kayu api. Sesuai dengan zaman tu lah. Sesuai dengan zaman tu. Kalau zaman sekarang ni orang pergi minta dengan kerajaan lagu tu, dia pun buka kilat, beri peluang kerja tu, ataupun berilah peluang kerja apa-apalah kepada rakyat dia lagu tu. Bukan makna suruh duduk saja tak ada kerja. Tak apalah. Ini dia Nabi SAW pilih hak sesak ni, dia kata kerana dia nak mendapat hak lebih tu sesak. Itu andaian. Golongan yang pertama kata itu andaian. Andaian kita Nabi SAW buat gitu tu kerana dia nak dapat sesak lebih. Andaian saja. Adakah dia kata lagu tu saya buat lagu ni sebab saya tahu kalau saya mendapat kemewahan dalam dunia akan kurang pahala saya sesak? Adakah dia kata lagu tu dalam hadis? Tak ada. Itu perbahasannya. Seterusnya Nabi minta berlindung daripada fakir tu. Ada juga hadis hak minta berlindung daripada kaya, ada juga. Dia kata minta berlindung daripada kaya pun ada juga. Adapun dua ayat tu kita tidak nafikan harta itu kebaikan. Di golongan yang kedua kata. Cuma yang kita bincang sekarang hak mana lebih afdal, baik, hak mana lebih baik. Itu yang duk bincangnya sekarang ni.
Lepas tu hak kata wa wajadaka ailan fa'aghna. Boleh jadi Allah SWT mengkayakan itu kaya jiwa. Kaya jiwa. Bukan kaya harta. Boleh jadi maksud begitu. Jadi tak boleh buat dalil juga dia kata. Mana Nabi itu jadi kaya raya. Bahkan dalam hadis kita tengok memang Nabi SAW sampai ke akhir tidak kaya pun. Tidak kaya. Mana kaya tu kaya lain lah. Seperti yang tersebut dalam hadis sebelum pada ni. Ghina apa ni? Al-ghina ghinan nafs. Kaya yang sebenarnya iaitu kaya jiwa. Boleh jadi itu yang dimaksudkan. Jadi kesimpulannya pergi bahas mari ni. Kedua-duanya molek kalau kena cara. Kalau tak kena cara, kedua-duanya tak molek. Gitulah kesimpulannya. Boleh kita buat kaya pun kalau tak. Sebab itulah ulama pun duduk bahan dia kata kaya yang syakir, yang bersyukur. Tak bahas tak kaya saja, kaya yang bersyukur. Lepas tu hak sesak pula, hak sesak yang sabar. Maknanya bergantung kepada masing-masing orang. Hak ni tak boleh kita nak kata setiap yang kaya tu maka dia kurang daripada hak miskin. Tak. Begitu juga setiap yang miskin tu maka dia lebih daripada hak kaya. Tak mesti. Boleh jadi hak miskin tu dia lebih daripada hak kaya. Boleh jadi hak kaya tu dia lebih daripada hak miskin. Boleh jadi. Ini tak boleh nak kata pukul umum, tak boleh. Bergantung kepada keadaan orang masing-masing. Walau bagaimanapun hak Islam nak, kalau kaya, kaya yang syakir. Dan kalau sesak, orang sesak yang sabir. Hak Tuhan nak. Jangan kalau Islam kaya, kaya yang tidak syakir. Kalau fakir, fakir yang tidak sabir. Hak tu hak taksir. Hak tu jelah kesimpulannya. Jadi ada celah-celah hadis yang kita tengok ni, di celah-celahnya banyaklah pengajarannya. Sebahagiannya itu kita sudah jumpa dah sebelum daripada ni. Jadi setengah-setengah macam hadis ni Nabi SAW tak pernah makan di atas meja tu. Setengah-setengah orang adalah mana dalam dunia ni, muka orang Islam ramai, dunia Islam ni luas, ada yang pakai ni tak boleh, tidak sunnah. Dan Nabi SAW menunjukkan tidak suka lah. Dia kata haram makan atas meja. Sebab Nabi SAW tak pernah makan, padahal ada dah pada masa tu. Jadi bagi pihak orang yang mengharuskan, apa jawapan dia? Dia kata Nabi SAW tidak makan. Sebab itulah yang kita bahas tadi, tidak makan atas itu tu sebab apa? Kita kena tahu sebab. Apakah kerana dia suka hidup dalam kemiskinan, miskin itu lebih baik, atau kerana sebab lain? Jadi apabila dikaji mengikut setengah-setengah ulama, dia kata bukan sebab miskin itu lebih baik, cara hidup miskin itu lebih baik, tidak. Tapi kerana Nabi SAW nak menghapuskan sifat orang kaya, nak membantah cara hidup orang kaya pada masa tu. Orang-orang yang sombong, biasanya orang-orang kaya, hak kafir, hak sombong, dia tak serupa dengan puak-puak tu. Puak-puak tu yang makan lagu mana? Bukan di sini maksudnya makan atas meja saja. Hak dia makan tu dia begini, dia duduk ni meja tinggi, dia tak setunduk, makan. Sebab apa? Tunduk ni adalah satu cara hamba pada masa tu. Ada pun orang lebih tua-tua ni, dia makan duduk betul, orang mari hidang, dia tidak tunduk, makan duduk gini. Cara makan dia tu, hak itulah Nabi SAW nak hapuskan. Bukan ada kaitan dengan meja tu sendiri, tak bolehnya, tak ada kena-mengena pada masa tu. Seperti mana Nabi SAW larang orang labuhkan kain, pakai kain labuh meleret tu. Sebab pada masa itu adalah lambang kesombongan. Orang-orang besar, orang-orang kaya, orang-orang sombong, kafir Arab ni, dalam budaya dia, masyarakat dia, itulah lambang, tanda dia, tanda kesombongan, kebesaran dia. Semakin besar orang tu, semakin labuh kain dia, sehingga 2-3 orang pegang di belakang dia bila dia lalu depan orang. Itu cara kebesaran dia, budaya dia. Jadi yang seumpama ini, kalau kita tengok sekarang ni, kalau orang Kristian, kalau dia kahwin, hak perempuan tu pakai kain labuh tu, pakai akad kain dia tu, itu satu cara. Pada masa dulu, pada masa Nabi SAW dulu, orang lelaki pun maknanya cara dia menyatakan kelebihan dia,